Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Okay, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kitab yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pada pagi ini kita akan terus masuk kepada bab salat dalam Kaabah. Bab salat dalam Kaabah. Bagi kitab terjemahan muka surat 154 ya. Bagi kitab terjemahan muka surat 154. Cuma untuk teks Arab, untuk mukhtasar ini, untuk teks Arab muka surat 98. Siapa yang ikuti yang guna teks Arab, ini muka surat 98. Bagi yang guna teks terjemahan muka surat 154. Baik, salat di dalam Kaabah. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-362. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam Kaabah bersama beberapa orang sahabatnya, iaitu Bilal, Usamah dan Uthman bin Talhah. Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masuk ke dalam Kaabah? Bilal menjawab ya, bila ditanya begitu, maknanya jadi Ibnu Umar tanya ni sebab dia tidak tahu, sebab dia tidak masuk bersama Rasulullah. Jadi kata Bilal, beliau menempatkan satu tiang pada sisi kirinya dan satu tiang di sisi kanannya, serta 3 tiang di belakang. Kemudian beliau mengerjakan salat. Maknanya kita kena ingatlah bahawa Kaabah ni dia ada 6 tiang. Mana daripada jawapan Bilal ini, bahawa Nabi menjadikan satu tiang dalam Kaabah itu sebagai sutrah. Jadi 2 tiang, satu tiang di sebelah kanan, satu tiang di sebelah kiri, dan 3 tiang itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu tiang berada di hadapan. Dan Nabi menghadap kepada satu tiang dalam Kaabah itu. Sebab tiang yang ada dalam Kaabah itu adalah 6 tiang. Itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Baik. Daripada hadis ini sebenarnya Ibnu Umar menyatakan bahawa tiang Kaabah pada waktu itu berjumlah 6 tiang. Ada 6 tiang. Baik. Dalam riwayat Ibnu Umar ni jelas menunjukkan bahawa ketika ini. Kenapa saya sebut ketika ini? Sebab ada ketikanya Rasulullah bila masuk dalam Kaabah ni, Rasulullah tidak salat. Ada juga disebut begitu. Cuma ketika ini Rasulullah salat. Salat di sini adalah salat sunat, bukan salat wajib, tapi salat sunat. Baik, seterusnya. Qaul yang ke-363, kata-kata Imam Syafi'i yang ke-363. Jadi kata-kata yang ke-362 itu sebagai menyabitkan bahawa ada Rasulullah salat di dalam Kaabah, iaitu dalam peristiwa seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Umar dalam hadis ini. Baik, sebenarnya ada juga sebelum kita pergi kepada perbincangan seterusnya, perlu difahami lebih awal bahawa
solat di dalam Kaabah ini boleh ataupun tidak, dari sudut hukumnya sebenarnya ulama khilaf, telah berlaku khilaf ulama. Setengah ulama misalnya Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan boleh salat fardu dan juga salat sunat. Hukum secara umumnya boleh. Cuma bagaimana pelaksanaan salat dibincang dalam kaul yang ke-363. Ada sebahagian ulama mereka mengatakan boleh itu hanya untuk salat sunat sahaja, sebab tidak ada satu kes yang menunjukkan bahawa Nabi salat fardu dalam Kaabah. Tidak ada. Antara yang berpendapat gini adalah ulama-ulama dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Jadi maknanya ramai jugalah mereka mengkhususkan keharusan salat dalam Kaabah itu untuk salat nafilah, untuk salat sunat, bukan untuk salat maktubat, bukan untuk salat fardu. Kerana apa? Kerana Rasulullah tidak pernah ada satu hadis yang menunjukkan Rasulullah salat sunat fardu dalam Kaabah. Tidak ada. Yang ada seperti mana riwayat asas yang dijadikan oleh Imam Syafi'i ini sebenarnya salat sunat. Baik, bagi Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, dia kata salat sunat boleh. Jadi apa halangan untuk kita kata tidak boleh salat fardu? Itu mana dalam bentuk kias begitulah. Difaham begitu. Tapi semua ulama terima boleh salat itu, cuma khilaf yang berlaku antara fardu dan sunat. Tapi ulama tidak khilaf dari sudut boleh salat dalam Kaabah. Tetapi dengan ada beberapa disiplin yang disebutkan oleh fuqaha. Misalnya di sini. Dalam kata-kata ke-363, Imam Syafi'i berkata, seseorang boleh mengerjakan salat fardu dan salat sunat di dalam Kaabah. Ini pandangan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i begitulah. Dan juga Imam Abu Hanifah. Jadi ke arah mana sahaja ia menghadap dan di bahagian mana sahaja ia salat, ia dianggap telah menghadap kiblat. Tak kiralah dia menghadap ke arah mana, kiri, kanan, belakang, hadapan. Bila dia berada dalam Kaabah, dia salat menghadap ke arah mana sekalipun, itu sudah dikira sebagai menghadap kiblat. Sebagaimana ataupun begitulah juga ketika seseorang mengerjakan salat di luar Kaabah. Apabila ia hanya menghadap ke sebahagian Kaabah, maka dia telah dianggap telah menghadap Kaabah. Tak kiralah kita kata empat sudut ataupun empat bahagian dinding Kaabah ataupun bucu Kaabah, semua itu dianggap sebagai Kaabah. Boleh kita menghadap ke mana saja, asalkan ke arah Kaabah. Itu maksudnya. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, masih lagi dalam qaul yang ke-363, apabila seseorang menghadap pintu Kaabah dan tidak ada sedikit pun di hadapannya sesuatu yang menutupi dia daripada bangunan Kaabah, maka hal itu tidak boleh baginya. Ini isu seseorang yang berada dalam Kaabah. Bila dia berada dalam Kaabah, tiba-tiba dia menghadap ke arah pintu. Pintu tu dalam keadaan terbuka lah. Kalau pintu tu tertutup, itu tidak timbul masalah. Dia berada dalam Kaabah, kemudian dia salat menghadap ke arah pintu Kaabah yang terbuka. Dan tidak ada sutrah, tidak ada sesuatu yang menjadi sutrah semasa dia salat itu. Maka Imam Syafi'i kata tidak sahlah salat dia. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab perbincangan di sini sebenarnya dia berkait dengan isu menghadap ke arah Kaabah. Jadi Kaabah ni apa? Kaabah ni bangunan itulah. Sama ada dinding ke, bucu ke, tak kira lah. Ni bila dia menghadap dalam keadaan terbuka pintu, mana tidak ada sebarang bangunan yang dipanggil bangunan Kaabah, maka itu tidak dikira menghadap kiblat. Demikian jugalah kata Imam Syafi'i apabila seseorang itu salat di atas bangunan Kaabah dan tidak ada satu pun dari bangunan Kaabah itu yang menutupinya. Dia berpijak di lantai bumbung Kaabah dan dia salat dalam keadaan tidak ada satu bangunan Kaabah yang menjadi sutrah kepadanya. Maka hal itu juga tidak boleh kerana bangunan Kaabah tidak ada di hadapannya. Jadi yang dia pijak tu betul lah bangunan Kaabah, tapi pijak bangunan Kaabah tidak dianggap sebagai menghadap ke arah Kaabah. Itu maksudnya. Berbeza dengan seseorang yang salat dalam Kaabah.
Dia menghadap ke arah mana pun, itu makna menghadap. Berbeza dengan orang yang salat di luar Kaabah, dia menghadap ke dinding mana, ke bucu mana pun, ke sudut mana pun, asalkan ke arah Kaabah, itu maksud menghadap Kaabah. Tetapi seseorang yang salat di atas bangunan Kaabah dalam keadaan tidak ada, kita kata, binaan Kaabah yang menjadi sutrah padanya, itu tidak dipanggil menghadap. Itu maksud kata-kata Imam Syafi'i. Baik. Namun apabila dibangunkan di atas Kaabah sesuatu yang dapat menutupi orang yang mengerjakan salat ataupun menjadi sutrah dan ia pun melakukan salat, maka salatnya dianggap sah. Tidak ada tempat yang lebih suci daripada tempat ini, yakni di atas Kaabah, serta tidak ada tempat yang lebih utama. Jadi di sini Imam Syafi'i tekankan maksud menghadap itu. Jadi maknanya kita dalam bab kiblat ini dia lebih bermaksud menghadap ke arah. Itu perlu kita fahamlah. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab niat salat. Kita pergi kepada bab niat salat. Muka surat 99 kitab Arab. Kalau kitab terjemahan Indonesia ni muka surat 155. Baik. Babun niyah fi salat. Bab tentang niat salat. Seperti mana yang kita sedia maklum, salat apa sekalipun, tak kiralah fardu ke, sunat ke, salat jenazah ke, tak kiralah asalkan nama salat yang salat yang sabit berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niat itu dia menjadi perkara yang asas, bahkan menjadi rukun. Menjadi rukun. Mana seseorang itu tidak dikira sahlah salat dalam keadaan tidak ada niat. Jadi para ulama menyebutkan bahawa niat yang dimaksudkan di sini adalah qasad, yakni melakukan ibadat itu dalam keadaan penuh sedar, dan salat itu dilakukan dalam keadaan yang dia niat, dia qasad, bukan berlaku secara spontan, secara tidak disedari seperti orang mengigau dan sebagainya. Tidak. Sebab itulah terjemahan usalli itu, kalau dalam konteks mazhab Syafi'i tempat kita ni, usalli itu memang sengaja aku salat. Sahaja aku salat. Sengaja tu maknanya buat dengan dalam keadaan sedar. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni, setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i selepas daripada Imam Syafi'i lah, sebab mereka memperhalusi lagi perkara itu dengan mengatakan bila sebut niat tu dia mesti jelas. Dia panggil qasad ta'arud ta'yin lah. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh di pondok, kitab Jawi lah, dia ada istilah qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad tu maknanya niat tu jelas mengerjakan salat. Itu. Di sinilah punca khilaf itu. Niat tu bila bermula niat itu, di situ berlaku khilaf. Tak apalah, kita boleh bincang selepas ini. Yang kedua disebut sebagai ta'arud. Ta'arud ni satu penentuan bagi musalli, salat yang hendak dilakukan itu fardu kah ataupun sunat, itu dia panggil ta'arud. Yang ketiga ta'yin. Ta'yin tu nama salat itu. Salat asar kah? Jelas salat tu nama. Jangan dia salat tu dia kata ikutlah salat apa pun tak apa. Tak boleh begitu, dia kena ta'yin, tentukan nama salat. Jadi kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bila sebut niat itu dia mesti mengandungi 3 komponen. Yang pertama qasad, ta'arud dan ta'yin. Qasad dengan erti buat dalam keadaan sedar. Kemudian ta'arud mana dinyatakan hukum salat itu fardu kah ataupun sunat. Yang ketiga nama salat itu. Itu. Walaupun dalam, kalau kita tengok dalam setengah-setengah kitab mazhab Syafi'i diperhalusi lagi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun kalau kita tengok dia lebih cenderung bahawa sebab tu dalam mazhab Syafi'i niat dalam konteks sebagai rukun salat ni dia mesti ditentukan ketika takbir. Ataupun setengah-setengah ulama mazhab Syafi'i pun khilaf lagi dalam masalah ini. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kata niat itu mesti difokuskan, mana difokuskan sebelum melakukan takbir. Itu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i khilaf itu. Tetapi setengah-setengah ulama lain dalam mazhab lain mereka kata tidak. Oleh kerana niat ni terlalu mudah, maka Nabi tidak ajar secara spesifik. Apabila seorang itu, bahkan niat itu sudah ada ketika kita sebelum mengambil wuduk lagi kita nak salat asar. Itu niat. Maka kita pun melakukan wuduk dan sebagainya, buat persiapan seperti nak salat kita pergi. Mana di situ sudah ada niat. Tetapi setengah ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata itu azam.
itu masih azam, bukan niat yang menjadi rukun kepada salat itu. Situlah punca khilaf sebenarnya. Sebab tu bagi saya khilaf ini khilaf dari sudut lafzi saja sebenarnya. Bukanlah satu khilaf yang menyebabkan jadi tidak sah salat. Sebab setengah-setengah orang itu dia faham mesti begitu. Bagaimana? Maknanya ketika A bermula dengan hamzah Allahu Akbar dan berakhir pada Ra, ketika waktu itulah mesti dihadirkan dalam hati qasad, ta'arud dan ta'yin. Ini ada yang berpendapat itu, dan setengah-setengah menganggap bahawa perkara ini menjadi penentu pada sah ataupun tidak niat. Mana kalau berlaku kegagalan, gagal menghadirkan 3 komponen ini semasa Allahu Akbar, maka salat dia tidak sah. Sampai begitu sekali. Bagi saya itu satu pandangan yang perlu kita hormati. Cuma banyak lagi pandangan-pandangan lain yang juga disebut oleh ulama yang lebih mudah, lebih ringkas. Sebab Nabi sendiri, Nabi tidak buat perincian sebegitu. Cumanya kita kena ingatlah, bagi mereka yang berpandangan qasad, ta'arud, ta'yin itu mesti hadir ketiga-tiga komponen itu ketika Allahu Akbar, ketika tempoh yang ringkas itu, sebenarnya dia ada implikasi dia. Antara implikasinya dia boleh menyebabkan kepada orang-orang tertentu, khususnya kepada orang-orang yang tua, yang sudah lemah minda tu, kita kata PC lama lah kita kata dah. Dia boleh menimbulkan was-was. Dan itulah sebenarnya antara punca yang menyebabkan orang-orang di tempat kita lah, pengalaman saya sendiri berhadapan dengan orang-orang tua, kadang-kadang tidak tua pun dia boleh tersalah. Ketika akad takbir tu masuk 2 saja. Qasad, ta'arud, ta'yin tak masuk. Padahal dia sudah tahu dia salat apa. Dia sudah tahu berapa rakaat. Itu jelas. Tapi nak hadir secara spesifik itu kadang-kadang tidak hadir ketiga-tiga, hanya 2 saja. Maka dia akan ulangi takbir. Dan perkara itu bila berlaku berkali-kali, akhir sekali dia jadi was-was. Dan kalau sampai ke tahap itu, sebenarnya tidak wajar dia memakai pendapat itu. Untuk dia lah. Saya tetap hormat pandangan setengah ulama tu. Tapi untuk mengatakan wajib, mesti begitu, itu satu-satunya cara sehingga jadi tidak sah kalau tidak hadir ke ketiga-tiga, bakal kita nak hukum orang lain tidak sah. Kalau mengikut Dr. Yusuf Qaradawi pun itu satu kesilapan. Dan orang yang bertegas begitu sehingga menghukum salat itu tidak sah, saya pernah baca artikel Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata orang itu mesti dibawa masuk ke bilik kaunseling. Perlu di-counseling, perlu cari kaunselor yang bijak lah untuk menenangkan dia. Itu. Jadi kalau kita kembali pada asal Nabi kata wa idza qamu ila salah fakabbiru, itu jelas. Bila kamu sudah siap untuk salat dengan wuduk yang sudah ada dalam keadaan menghadap kiblat, kamu sudah qiyam, fakabbiru, maka katalah Allahu Akbar. Itu saja Nabi ajar. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan bahawa mana niat-niat ni sebenarnya kita melaksanakan salat dengan sedar dan berpengetahuan. Sedar, mana tidak dalam keadaan mengigau, tidak dalam keadaan tidak sedar diri, dalam keadaan akal tu tidak sedar, tidak. Sebab tu orang gila tu tidak termasuk dalam orang yang sedar. Buat sesuatu dalam keadaan sedar, walaupun dia tu tidak tidur. Tapi sebab akal dia tu sudah tidak boleh fokus. Maka tidak sah salat. Ini mana orang dalam keadaan normal. Sedar, dia tahu salat apa, dia tahu. Maka dia pun salat dalam keadaan itu. Itu sudah dikira sah. Itu kebanyakan ulama. Dan sebenarnya pandangan itu lebih tepat kepada cara penunaian salat oleh Nabi SAW. Dan sebenarnya pendapat itu bagi saya, dia lebih menjaga tidak berlaku was-was. Banyak sebenarnya kadang-kadang orang muda pula Allahu Akbar, dia rasa tidak jelas masuk tiga komponen tadi. Cuba bayangkan, itu menyusahkan. Tetapi kukuk mana pun, bagi saya dari sudut pengajian, mana ada ulama berpendapat gitu, kita kena hormat lah. Kita kena hormat. Cuma bagi yang berpegang gitu, janganlah terlalu ekstrim sehingga menafikan kesahihan ibadat orang lain jikalau tidak berbuat begitu. Sebab isu ni termasuk isu khilafiyah. Itu saja, isu khilafiyah. Kena berlapang dada lah. Walaupun saya sendiri secara peribadi, saya lebih mengambil pendapat yang lain yang jelas daripada hadis. Saya tidak ambil pendapat itu. Kalau kita baca kitab Al-Umm sendiri, cuba ikutilah niat ini, Imam Syafi'i pun tidak sekeras itu.
Tidak seketat itu dalam bab ni. Imam Syafi'i sendiri secara peribadi. Cuba kita tengoklah di sini. Sebab saya sebut gitu, kalau kita tidak faham perkara ini dalam konteks isu khilafiyah, dia boleh jadi tepuk meja lah. Boleh jadi tepuk meja. Mana berlaku perbalahan besar. Sedangkan isu ni isu kecil saja. Sebab itulah sebenarnya perbalahan ni kadang-kadang bukan kerana isu itu besar, tapi kerana kefahaman kita. Silap faham terhadap sesuatu. Baik, cuba tengok di sini. Sebab itulah walau apa perbincangan, asas niat itu, bila sebut niat, asas dia sebab niat ni dia ulama, mana-mana ulama pun terima niat ini adalah berkait dengan amal qalbi. Niat ini berkait dengan perbuatan hati manusia. Jadi bila jelas, semua ulama pun faham bahawa hati ini adalah apa yang terlintas dalam hati diiktiraf, dikategorikan sebagai perbuatan. Jadi perbuatan itu perbuatan apa? Dia panggil perbuatan qalbi. Kalau dalam bentuk tutur kata dia panggil amal lisani. Kalau dalam bentuk anggota-anggota lain selain daripada lidah, tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya, itu dia panggil amal jawarih, dia panggil. Dia ada 3 pembahagian. Ini pembahagian Imam Syafi'i ni. Ni antara yang bahagi begini adalah Imam Syafi'i sendiri. Amal perbuatan manusia ini dia ada 3. Hati, amal lidah dan amal anggota-anggota zahir selain daripada lidah. Kenapa lidah tidak dikategorikan zahir? Sebab lidah ni berada di dalam rongga. Tapi dia tidaklah di dalam seperti hati. Masih nampak lagi, cumanya tidak jelas. Sebab itulah dia kategorikan sebagai satu pembahagian. Itu maksudnya. Baik, jadi maknanya bila sebut niat ni, perkara asas ia berkait dengan kesedaran. Melakukan sesuatu dengan sedar, sebab tu saya sebut sedar dan berpengetahuan. Itu maksudnya. Imam Syafi'i berkata, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan salat kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW telah menjelaskan bilangan rakaat setiap salat dalam hadis yang begitu banyak. Seperti yang kita bincang dalam permulaan kitab Al-Um dan juga dalam mana-mana kitab hadis, kitab fiqh dan sebagainya. Banyak maklumat yang kita dapat tentang penentuan salat. Bahkan dilakukan dengan malaikat yang membimbing Nabi untuk menentukan salat dan juga waktu salat dari sudut tauqid, mauqut. Yang dikatain inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah satu ibadat yang diwajibkan ke atas manusia secara berwaktu, waktu khusus, tidak boleh dibuat dalam waktu lain. Jadi secara praktikalnya penentuan salat dan waktu salat dilakukan oleh Nabi dengan dibimbing oleh malaikat dalam banyak hadis. Itu jelas. Itu sebagai muqaddimah bab ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga telah membahagi antara salat itu ada yang fardu, ada yang sunat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak." Itu antara contohlah. Sebahagian waktu malam, dan pada sebahagian waktu malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan. Nafilah ni makna ibadat tambah, sunat lah. Nafilah ni makna ibadat sunat. Yang mana mudah-mudahan dengan kamu laksanakan ibadat sunat ni, Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Itu maksudnya al-ayah. Ini boleh rujuklah. Ayat ini ayat 79 surah Al-Isra. Okey, seterusnya. Jadi Imam Syafi'i sebelum membicarakan tentang niat ini, dia bagi dulu muqaddimah bahawa dalam konteks niat untuk salat ini jelas. Perbincangannya berkait dengan salat fardu dan salat sunat. Itu jelas. Imam Syafi'i berkata, dalam qaul yang ke-365, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang hendak melaksanakan salat fardu, maka hendaklah dia bersuci dari hadas. Setelah waktu salat tiba, yakni bila dia maknanya dalam keadaan bertaharah, maka masuk waktu salat. Maka dia kena berniatlah untuk melaksanakan salat itu dengan jelas.
Salat apa? Dengan jelas nama salat itu. Dan kena jelas hukum salat itu apa dia. Serta mengucapkan takbir sebagai memulai masuk dalam salat. Apabila ia meninggalkan salah satu daripada yang disebutkan itu, maka salat dikira tidak sah. Sama ada dia tidak ada wudu, ataupun salat itu dilaksanakan bukan dalam waktunya, ni maknanya salat fardu. Ataupun dia tidak masuk salat itu melalui pintu takbir. Misalnya dia masuk melalui subhanallah ke? Subhanallah. Talih gitu. Kita akan bincanglah selepas ini. Sebab dia pintu masuk, dia panggil dalam istilah ulama, dia panggil takbir iftitahiyah. Iftitah. Sebab dia takbir dalam salat ni dia ada dua. Satu, takbir iftitah, yang dikira sebagai pintu masuk salat. Yang kedua, takbir intiqali, yakni takbir yang digunakan, diucapkan untuk berpindah rukun. Daripada qiyam, kita nak pindah kepada rukuk, kita kata Allahu Akbar. Kemudian i'tidal tu kita tidak kata Allahu Akbar lah. Subhanallah, Sami'allahu liman hamidah. Okey. Seterusnya, kata Imam Syafi'i lagi, yakni qaul yang ke-366, niat tidak dapat menggantikan kedudukan takbir. Namun niat tidak cukup apabila tidak disertai takbir. Niat tidak mendahului takbir dan tidak pula sesudahnya. Jadi Imam Syafi'i, setakat yang kita baca ni, Imam Syafi'i tidak membuat pembahagian. Niat itu qasad, ta'arud, tayin. Imam Syafi'i sendiri tidak buat pembahagian. Cuma bagi Imam Syafi'i, niat itu maknanya dalam keadaan sedar. Mana dia niat solat itu. Misalnya, jadi dalam kata-kata yang ke-366 ini, jelas Imam Syafi'i kata semata-mata takbir itu dia tidak menjadi niat. Mana kita tidak boleh anggap takbir itu sebagai niat. Niat ni satu perkara lain. Sebab takbir itu dia merupakan perbuatan lidah, bukan perbuatan hati. Dan niat itu maknanya dengan qasad lah. Dia tidak boleh Allahu Akbar, tak ada tu niat solat, cuma Allahu Akbar. Selepas takbir dia fikir, baru dia tentukan ni solat apa ni. Oh, ni solat asar. Berlaku selepas takbir, tidak sah salat dia. Jadi penentuan solat apa, dia kena sebelum takbir. Kalau mengikut setengah ulama dalam mazhab Syafi'i, ataupun setengah lagi mengatakan ketika akad Allahu Akbar, di situ ada. Itu yang saya kata payah tu. Untuk yang kedua tu payah lah. Ni kalau kita ambil pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i yang lebih mudah, iaitu niat yang sebelum hampir hendak bertakbir. Itu. Kalau kita ambil yang itu, dia lebih mudah, tidak menyukarkan, khususnya bagi orang-orang yang tua yang ingatan dia pun sudah terganggu. Jadi nak taruh ta'yin itu payah. Sebenarnya lebih baik dia ambil pendapat yang mengatakan bahawa niat itu mengiringi takbir. Yakni bila kita fokus sebelum salat, kita fokus kita nak salat ni, jelas. Salat apa? Jelas. Hukumnya apa? Jelas. Allahu Akbar. Cukup begitu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun perkara ni termasuk dalam khilaf. Jadi kalau kita ambil pendapat yang tadi, yang mana sebelum ketika hendak takbir, kita jelaskan kedudukan kita, salat apa, hukumnya apa salat itu, maka itu sudah memadai. Tapi bagi setengah orang tidak. Dia ta'arud ta'yin ketika Allahu Akbar dan berakhir pada ra. Maknanya kalau masuk dua saja, tidak masuk tiga, dia akan ulang balik lah. Jadi bagi saya perkara itu sukar lah. Sukar. Sebab itulah setengah ulama mengatakan perbuatan itu bid'ah. Ni khilaf. Setengah saya tidak kata begitu. Cuma saya tidak amal itu. Sebab saya tidak amal itu. Tapi ini saya masuk dalam khilaf lah. Ni khilaf dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau tanya saya syurkan amal yang lain. Tidak amal itu. Baik. Jadi niat tidak mendahului takbir dan tidak pula sesudahnya. Ini pandangan Imam Syafi'i lah. Maknanya bagi Imam Syafi'i, mana ketika akad takbir tu, Allahu Akbar tu, pada waktu tu kita fokus. Maksud dia kita fokus. Sebab tu daripada pemahaman saya, daripada beberapa rujukan yang saya buat berkenaan ni, maknanya Imam Syafi'i nak fokus. Maknanya bila kita solat ni, fokus tu sebenarnya, fokus kepada apa? Kita perlu tahu juga. Semua ulama kata ketika Allahu Akbar tu, dia kena ingat kepada Allah. Allah Maha Besar.
Yang dikatakan khusyuk hati dalam solat ni ingat pada Allah. Jadi bagaimana nak berlaku ingat kepada Allah kalau dalam keadaan kita duk fikir pada 3 komponen tadi? Itulah kritikan setengah ulama. Sebab tu bagi saya, apa saya nampak yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ni sebelum akad takbir tu, ketika sebelum Allah itu, pada waktu tu sebenarnya kita kena jelas. Bahkan untuk ada kejelasan itu, dia mesti jelas sebelum itu lagi. Mana sebelum kita akad takbir, bahkan kalau mengikut setengah ulama tempat kita sendirilah, dalam kuliah saya dengar, dia kata sebenarnya ketika kita pakai baju, kita ambil wudu, niat secara pasti untuk solat sudah ada dah. Sebab tu bila kita pergi tu, sebenarnya kita nak betul-betul fokus saja sebelum kita akad takbir. Sebab apa? Kita mahu sebelum kita masuk dalam solat dengan memulai takbir, hati kita tu kita nak kawal daripada awal lagi. Hati kita nak kawal supaya kita fokus kepada Allah. Itu sebenarnya. Dalam keadaan berpengetahuan lah. Kita sudah tahu niat solat apa, kita sudah tahu apa hukumnya, dan kita tahu kita nak solat kan. Itu ya sebenarnya. Bagi saya mudah. Itu maksudnya. Sebab kalau kita kata kalau tidak ada ta'arud ta'yin tak sah, nak hukum tidak sah begitu tu, sehingga kita menghukum orang yang tidak begitu sebagai tidak sah, itu satu perkara yang berat lah. Sebab tu Dr. Yusuf kata perlu di counselling tu. Baik. Jadi berpada-pada lah. Dalam bab khilaf ni kita berpada-pada. Jangan lebih-lebih. Jadi kalau ada di kalangan yang nak kekal ke ta'arud ta'yin dalam rupa yang seperti itu hadir lah. Itu hadir. Cuma kalau saya syorkan yang lain. Tidak yang itu. Dalam mazhab Syafi'i juga, maknanya sebelum akad takbir itu kita kena jelas kita salat apa. Dan perkara itu tidak berbunyi di bibir, dalam hati. Memang kita jelas kita nak salat asar. Sebab itulah dalam perbincangan dalam fiqh Syafi'i sendiri, kalau berlaku khilaf antara perbuatan zahir dengan niat, yang dikira adalah niat. Dalam hati itu khilaf di antara amal lisani dengan amal qalbi. Sebagai contoh, ni saya sendiri pernah ada pengalaman lah. Saya singgah sebuah masjid untuk salat maghrib. Salat maghrib. Di Kota Baru lah. Jadi saya jadi makmum. Jadi imam itu, ketika dia letak tangan begini, sebelum dia memulai takbiratul ihram, dia sebut lafaz usalli dengan kuat di mikrofon itu sehingga didengari oleh semua jemaah. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat tu salat maghrib, tapi dia niat salat asar. Saya pun dengar. Jadi saya tak akad takbir, saya tunggu sekejap. Kemudian dia pun, kelata panggil dia cuk semula. Dia kata silat tadi. Dia pun ucap usalli fardal maghrib. Baru dia pun. Baik, isu sekarang, kalau dalam kes tadi, katakanlah semasa dia lafaz niat maghrib itu, dia lafaz usalli fardal asri arba'a raka'atin. Tetapi dalam hati dia niat maghrib. Memang ulama Syafi'i kata, ulama dalam mazhab Syafi'i kata sah salat dia. Sebab yang dikira niat tu bukan pada lidah. Yang dia lafaz itu yang tersalah. Dan itu bukan niat. Yang niat ini dalam hati. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, yang dia ambil kira niat itu. Jadi maknanya, bagi saya, kalau kita berkeras pegang satu saja, mungkin susah bagi orang-orang itu. Sebab itulah saya tengok pengalaman kita salat di kampung-kampung, bahkan tidak di kampung, kadang-kadang 5 kali itu tak selesai lagi takbir. Sebab apa? Sebab tadilah nak ta'arud ta'yin. Tapi bila imam rokok, dia terus jadi. Dia tak timur. Situ dia tak kira dah sah tak sah, ikutlah, dia kata boleh jadi, dia anggap begitu. Sebab takut tak sempat ni dengan imam, sebab imam sudah rokok, dia niat tak selesai lagi. Ini masalah. Kalau sampai ke peringkat itu, bagi saya, kalau sampai ke peringkat itu, dia tidak boleh pakai. Ada pendapat yang mengatakan ta'arud ta'yin dalam Allahu Akbar. Dia kena pakai sebelum tu. Niat tu kena pakai seperti yang umum, yang difahami oleh kebanyakan ulama. Sampai peringkat menyebabkan terganggu salat, tu tak boleh lah kalau sampai ke tahap itu. Tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i bertegas dalam kata-kata dia ni bahawa bila kata niat, dia bukan takbir. Takbir tu lain, niat tu lain. Itu jelas. Bahkan perkara ini semua ulama terima begitu. Betul tu. Cuma Imam Syafi'i sebut bahawa niat itu dia tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh
tidak boleh sebelum takbir dan tidak boleh mendahului takbir. Maknanya dia mesti muqtarinan bil fi'li. Kalau dalam istilah tu dia ada dua istilah. Niat ni maknanya mengiringi salat, itu dua istilah yang perlu kita faham. Ni kita bincang ni dalam konteks mazhab Syafi'i. Antara khilaf yang berlaku dalam mazhab Syafi'i berkenaan niat ni, dia panggil niat mengiringi takbir. Yang kedua, niat yang dilakukan bersama takbir. Itu dua perkara yang berbeza. Dan dalam mazhab Syafi'i, jadi bagi yang mengatakan niat itu mengiringi takbir, maknanya sebelum takbir, dekat dan min qubaili takbir, dekat dengan takbir. Maknanya sebelum dia akad takbir tu, situ dia fokus hati dia, salat fardu kah atau dan nama salat. Tentu dah salat dia nak waktu qasad tu tentu dah salat. Cuma dari segi penentuan ta'arud, hukum, ta'arud makna hukum salat. Dia fokus. Padahal dia tahu, dia tak apalah. Tapi sebelum takbir, itu lebih mudah. Sesiapa pun boleh buatnya itu. Kemudian dia tentulah salat apa. Itu maknanya niat yang mengiringi takbir. Satu lagi niat yang disertakan, niat bersama perbuatan. Maknanya ketika tu dia panggil ta'arud ta'yin yang mesti ada 3 komponen itu dalam takbir. Itu sukar. Sebab itulah ramai yang kritik kata perbuatan itu termasuk dalam bid'ah tu. Sebab apa? Sebabnya pertama sekalinya tidak ada dalil khusus daripada Nabi. Sahabat pun tidak ada yang begitu. Dan perbuatan itu dia bercanggah dengan ruh salat yang dikatakan khusyuk tu ketika akad takbir itu ingat kepada Allah. Sebab tu dia Allahu Akbar. Kita fokus pada makna Allahu Akbar. Ramai ulama sebut itu. Dan saya setuju yang itu. Walau bagaimanapun kau ni khilaf lah. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, tak perlu kita berbalah, bertegang urat leher sampai tepuk meja, katak meja, pukul meja dan sebagainya, tak perlu gitu. InsyaAllah kalau kita faham dengan baik perbincangan ini, sebenarnya dia akan jadi mana satu pilihan yang selesa ada pada kita. Maknanya fiqh ni bukan satu bentuk sahaja dalam bab niat, bukan satu. Cuba, ini masih lagi dalam qaul yang ke-366. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang sama, apabila seseorang berdiri hendak melaksanakan salat dengan niat, ketika dia qiyam, kemudian niat itu hilang kerana lupa atau sebab lain, lalu dia bertakbir dan memulai salat, maka salat dianggap tidak sah. Jadi maknanya fokus itu ketika dia sudah ada qasad untuk salat, tapi ketika nak akad takbir itu boleh jadi dia lupa. Katakanlah berlaku begitu, lupa tu dengan sebab terlalu banyak masalah dalam kepala dia. Ketika takbir itu dia ingat pada benda lain, ingat pada perkara lain. Kita bila nak salat, kita akan berbetul, kita akan fokus. Qasad ni kita fokus Allah. Mana kita lupa dah kepada keluarga, lupa, kita ingat kepada Allah SWT. Itu sebenarnya. Tujuannya mudah-mudahan dengan kita buat gitu sebagai permulaan masuk salat, mudah-mudahan dalam tempoh kita bersalat, begitulah qasad kita, Allah ingat. Sebab itulah disebut untuk membantu kita khusyuk ingat kepada Allah tu, kita menghayati bacaan dalam salat. Maknanya fokus kita tu tidak pada perkara lain tapi kepada salat. Mengingati bacaan, memahami, menghayati bacaan dalam salat, itulah termasuk salat yang khusyuk. Sebab semua bacaan itu berkait dengan puji Allah, membesarkan Allah. Kalau baca Quran, itu berkait menghayati firman Allah. Mana Allah? Itu yang dikenaki. Sebab tu kita bila masuk salat tu kita perlu qasad awal-awal. Qasad mana fokus. Tetapi kalau hilang, fokus itu hilang, qasad itu hilang. Sama ada kerana lupa. Jadi masa dia salat, dia tak tahu dia buat apa. Katakanlah berlaku gitu. Ataupun dia ingat pada perkara lain, tak ingat pada salat. Tapi zahirnya nampak macam salat. Dan dia memulakan dengan takbir. Maka salat dia anggap tidak sah. Jadi kata-kata Imam Syafi'i ini, dia berkait sah ni nisbah pada individu itu. Jadi kita tidak boleh tentu secara spesifik orang ini sah atau tidak. Tapi kalau berlaku begini kepada seseorang, kalau mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, kalau berlaku begini, salat dia tidak sah. Dia dengan Tuhan saja tahu. Cuma kalau kita tengok zahir ni, kita tetap akan kata sah. Sebab itu masalah hati dia. Dia lupa tentang dia nak salat.
ingat dia pergi ke lain, sehingga walaupun akad takbir dia tidak merasa seperti dia sedang solat. Itu dia. Kita tidak tahu sebab zahirnya nampak solat. Dari segi fiqh sah, cuma dari segi hakikat sebenarnya dia tidak sah. Itu maksud Imam Syafi'i. Di sini maknanya kita tidak boleh hukum orang bab niat ni, kita tidak boleh hukum. Cuma kita bincang ni dari sudut akademiknya. Oleh kerana niat ni satu perkara yang penting yang menjadi rukun antara sah atau tidak, dan juga menjadi faktor menentukan ibadat itu diterima atau tidak oleh Allah SWT, maka perlu dibincang niat itu apa. Itu saja. Tujuannya supaya kita fokus. Sebab itulah kalau kita belajar hadis, banyak disebut riwayat-riwayat yang menyebutkan persediaan untuk solat. Sebab persediaan untuk solat itu sebenarnya dia membantu kita khusyuk dalam solat. Misalnya ketika mengambil wuduk, kena wuduk yang sempurna. Ketika ambil wuduk untuk solat ni, kita tidak bercakap misalnya, dan kita tidak melakukan maksiat sebelum solat itu. Itu antara yang disebut. Sebab apa? Sebab amalan-amalan sebelum itu dia banyak membantu kita khusyuk dalam solat. Termasuklah qasad. Mana bila kita solat Allah, kita tak ingat, kita seolah kita ketepikan semua kesibukan dunia kita. Itu sebenarnya makna aku melakukan solat dengan sengaja. Itu maksudnya. Demikian juga apabila dia berniat dengan suatu solat. Tak kiralah solat apa. Kemudian niat solat yang hendak dikerjakan hilang daripadanya. Namun terbetik dalam hatinya untuk mengerjakan solat wajib. Baik solat yang harus dilakukan waktu itu atau solat fardu yang telah luput, yakni qadha, maka solatnya ini tidak sah disebabkan dia tidak berniat untuk mengerjakan solat tertentu. Solat dianggap tidak sah hingga ia berniat mengerjakan solat tertentu tanpa ada keraguan dan niatnya tidak bercampur dengan solat yang lain. Ini termasuk dalam bab kita kata ta'yin lah. Yang disebut oleh Imam Syafi'i sini, walaupun tidak jelas dia mengatakan istilah ta'yin. Sebab itulah kita kena faham ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia meletakkan qasad, ta'arud, ta'yin itu sebenarnya dia ada asal dia. Maksud ada asalnya ni dalam mazhab Syafi'i. Seperti contoh Imam Syafi'i sebut sini, dia kena tentukan solat apa ketika dia nak solat. Sebab tu saya sebut di awal tadi, dalam mazhab Syafi'i khilaf niat ni ketika mana. Niat dalam perbincangan mazhab Syafi'i. Ada yang kata qasad, ta'arud, ta'yin itu mana sebelum takbir. Ada yang kata ketika takbir, itu khilaf. Jadi ketika sebelum takbir itu kita melakukan qasad, ta'arud, ta'yin, itu lebih mudah dan dia tidak mengundang implikasi yang berat, iaitu was-was itu, dan itu lebih baik bagi saya. Jadi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, kalau seseorang itu ketika nak salat tu, ketika nak angkat takbir itu, dia tidak jelas ataupun dia tidak boleh menentukan dalam hati dia salat apa. Dia tidak boleh menentukan dalam hati dia salat ni salat tunai ke ataupun salat qadha. Dia tidak boleh. Memang salat dia tak sah. Sebenarnya ulama lain pun terima begitu. Kalau sekadar itu. Jadi kalau kita sebut niat dalam konteks bila seseorang tu nak mengangkat takbir, pada waktu itu dia sudah ada pengetahuan yang jelas salat apa dan hukum salat itu. Dah tentu dah dia qasad untuk salat, tentu dah sah salat dia. Walaupun tidak ada ta'arud dan ta'yin, ketika Allahu Akbar tetap sah. Dan bagi saya itu yang terbaik, itu yang lebih baik. Maknanya niat salat dia tidak boleh bercampur. Nak campur beberapa salat dan satu niat itu tidak boleh. Ataupun tidak jelas salat apa yang dia nak salat tu. Kadang-kadang terlintas salat maghrib, kadang-kadang terlintas salat asar. Tak boleh, dia kena tentu sebelum itu lagi, sebelum masuk dalam salat lagi. Itu maksudnya. Sebab tu kadang-kadang mana-mana di kalangan kita pun boleh berlaku. Kadang-kadang bila kita nak salat ada gangguan, kita tak boleh nak fokus. Kita kena berhenti sikit. Saya pun pernah berlaku gitu. Kadang-kadang ada gangguan lah, kita kata boleh jadi sibuk sangat ataupun letih. Kadang-kadang kita nak salat tu, jadi macam bercampur-campur gangguan dalam kepala tu. Banyak masalah hadir. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan fokus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita baca minta supaya Allah Subhanahu, kita minta dalam hati, minta supaya Allah Taala berikan satu ketenangan untuk supaya kita boleh fokus dalam salat, khusyuk dalam salat. Jadi kita angkat takbir itu dalam keadaan yang selesa. Itu maksudnya. Perlu ada usaha untuk khusyuk itu. Itu.
Apabila ia luput melakukan suatu salat, maknanya dia tertinggal waktu salat. Ini berkait dengan salat fardulah. Tapi dia tidak boleh pastikan mana salat yang telah terlepas itu zuhur kah ataupun asar. Lalu dia bertakbir dan meniatkan salat yang luput. Maka salat yang tidak sah kerana niatnya tidak tertuju pada salat mana. Sekarang ni dia tidak ingat dengan jelas. Dia tidak boleh ta'yin. Dia tidak boleh tentukan salat yang dia luput itu, yang dia telah terlepas, maknanya dia nak qadha salat lah. Cuma dia tak pasti nak qadha tu salat zuhur ke salat asar. Tapi dia takbir juga. Allahu Akbar. Mana dalam hati dia kata, tak kira lah, mana-mana solat pun kira jadi. No, dia kata contohnya, mana-mana solat pun kira jadi. Kalau tidak zuhur asar, Allah Maha tahulah yang mana aku tertinggal. Dia tak boleh kira begitu. Dia sendiri kena tentu. Paling tidak berat sangka. Bila contohnya zuhur ke asar, dia pun fikir. Mana berat sangka, mana hati dia lebih berat kepada solat yang dia telah tertinggal itu salat zuhur. Dia kena fokus pada zuhur. Solat zuhur kena tinggal yang asar. Itu maksudnya. Jangan dia masuk dalam solat tu dalam keadaan syak. Saya mana dalam hati dia tak tahu salat zuhur ataupun salat asar. Ikutlah salat mana pun. Sebab sama-sama 4 rakaat dia kata. Nah, misal tak boleh begitu. Itu maksud ta'yin yang disebut secara khusus oleh ulama-ulama dan mazhab Syafi'i. Sebab tu bagi saya qasad ta'arud ta'yin ini boleh katakan diterima. Cuma penentuan waktu mana kena hadir itu. Hatu khilaf. Okay, saya ambil sedikit lagi, kita selesaikan bab ini. Baik, qaul yang ke-368. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang luput dari satu salat, maknanya dia terlepas waktu salat, maka dia kena qadha lah. Tapi dia tidak mengetahui dengan pasti apakah salat yang dia terlepas. Katakanlah berlaku begitu kepada seseorang. Maka ia wajib mengerjakan semua salat 5 waktu, niatnya sesuai dengan salat yang luput itu. Mana kalau dia tak ingat, salat fardu ni ada 5. Subuh sampai kepada isyak itulah. Seperti yang kita sedia maklum. Mana seorang itu dia telah pasti bahawa dia ada tertinggal. Boleh jadi kes ni berlaku agak lama lah. Misalnya tahun lepas, contoh ni. Mana dia confirm dia telah tertinggal satu waktu. Cuma dia tak pasti. Waktu tu waktu asar, salat asar. Kalau dia tak pasti. Kalau mengikut pandangan Imam Syafi'i, dia kena laksanakan semua 5 waktu. Dan dia kena niatkan khusus. Ketika salat, dia kena niat qadha salat zuhur secara khusus. Selesai subuh, niat qadha salat subuh secara pasti. Kemudian dia begitulah dia buat pada salat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Setiap satu tu dia kena buat. Sebab dia tak ingat. Sebab kalau dia tak ingat, dia nak qadha yang mana? Sebab Imam Syafi'i dia kena buat kelima-limanya. Itu pandangan Imam Syafi'i. Dan sebenarnya ulama lain pun begitu. Kecuali dia ada dalam banyak-banyak, dia tak ingat dengan jelas tapi berat sangka, hati dia lebih cenderung dan kecenderungan itu kuat pada salat ni sebenarnya. Dan adalah qarinah-qarinah itu walaupun tidak sampai mereka yakin, dia kena niatnya itu. Dia kena fokus niat dia kepadanya itu. Baik. Isu yang disebut oleh Imam Syafi'i ini makna syak dia tidak boleh tentukan. Tidak ada berat sangka kepada mana-mana solat yang dia tertinggal. Tidak jelas. Itu dia kena buat semuanya. Kemudian di bawah bab ini yang terakhir, di bawah kata-kata yang ke-366, 360, silap tulis. 367. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-367 ni. 367. Masih lagi di bawah kata-kata Imam Syafi'i yang ke-367, apabila ia luput, apabila ia luput, yakni salat itu luput. Ini terjemah Indonesia lah ni. Terjemah Indonesia ni dia bahasa dia lah. Tidak salah, cuma bahasa dia. Ni kalau saya terjemah berdasar pada teks Arab ini, dia begini. Apabila seseorang itu yang hendak salat tu, ni salat ni maknanya salat qadha. Idza fatatir rajul salatan lam yadri ayya salatin hiya bi'ainiha. Apabila seseorang itu tertinggal 2 salat. Maknanya dia tertinggal 2 salat.
mana terlepas dua salat. Lalu ia mulai mengerjakan salah satu salat itu dengan niat. Tiba-tiba ia ragu dan tidak mengetahui lagi mana dari dua salat tadi yang telah diniatkan dan dikerjakan. Maka tidak sah baginya sehingga ia mengetahui dengan pasti salat mana. Maknanya begini, seseorang itu dia terlepas dua waktu salat. Maknanya kita andaikan Zuhur dengan Asar lah, secara andaian. Seseorang tertinggal salat Zuhur dan Asar. Lalu dia mula mengerjakan salah satu dari salat itu dengan niat. Dia tertinggal dua salat. Memang dia tahu dia tertinggal dua salat. Misalnya salat Zuhur dan Asar. Maka dia pun buatlah. Ketika dia mengerjakan salah satu salat itu dengan niat, misalnya dia akad takbir itu, dia qada salat Zuhur dengan niat, jelas salat Zuhur. Tiba-tiba selepas itu dia ragu. Dia kata aku kerja tadi Zuhur ke Asar. Dia tertinggalnya Zuhur dengan Asar, sama-sama 4 rakaat lah, sama-sama 4 rakaat. Kalau rakaat berbeza dia tidak timbul masalah. Ni rakaat yang sama. Dia salat qada katakanlah waktu Isyak. Masuk waktu Isyak, dia pun nak qada salat ini tertinggal. Kita tidak bincanglah kenapa tertinggal, luput dua salat, kita tidak bincang dari sudut itu. Sudut ni pelaksanaan salat qada dengan niat. Jadi ketika dia niat salat qada salat Zuhur ni pada waktu Isyak, tiba-tiba ketika dalam salat itu dia timbul syak. Dia kata dia lupa tadi, dia sebenarnya dia niat untuk salat qada ni Zuhur ke Asar. Kedua-dua tu memang dia tertinggal, jelas dah. Cuma dia tidak tahu apakah dia niat tadi Asar ke Zuhur. Dan dia tidak boleh tentukan yang mana. Maka kata Imam Syafi'i, salat dia itu dikira tidak sah sehinggalah. Maknanya dalam salat juga dia boleh pastikan balik. Dia tarik balik ingatan dia daripada awal bahawa rupanya sebenarnya tadi dia niat Zuhur. Dia kena fokus pada Zuhur. Niat Zuhur dalam hati. Sah. Tetapi kalau dalam keadaan sampai salam, dia tidak boleh tentukan salat tu salat apa. Mana hilang betul dia ingatan dia terhadap salat apa yang sedang dia buat masa dia niat tadi. Dan kesilapan itu berlaku siapa dia bagi salam, maka salat dia tu tidak menjadilah, tidak sah. Dia kena salat semula, niat semula. Sampai begitu sekali. Ini kata Imam Syafi'i lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ulama lain pun terima mana solat niat ni kadang-kadang dia boleh rosak di pertengahan itu. Misalnya kita solat maghrib, tiba-tiba masuk rakaat kedua tu terlintas kita sedang solat asar. Kita pun berhenti sekejap. Bukan berhenti, maknanya kita pun cuba fokus minda kita ketika solat asar. Kita pun ingat, salat maghrib. Dan kita pun ingat kita niat maghrib. Tu jadi. Salat tu dikira sah. Ni isunya dia berlaku keliru dalam salat. Bahkan dia tidak boleh tentukan ketika niat tadi niat apa. Dan keadaan itu berterusan sampai akhir. Itu salat dia tidak menjadi. Makna dia tidak boleh baiki niat dia. Dia tidak boleh pastikan niat dia. Sampai akhir. Maka salat dia tu tidak dikira sah. Itu maksud Imam Syafi'i. Tetapi kalau dia terlupa niat apa, kemudian dia boleh kembalikan balik ingatan dia bahawa niat tadi ketika dia takbir tadi, sebelum takbir dia niat salat ni, dan dia boleh kembalikan kepada niat yang asal, tu tak apa. Itu tak apa begitu, sebab niat kadang-kadang boleh terganggu. Kerana duduk khayal pada lain, ingat kadang boleh terganggu. Boleh terganggu. Itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi untuk seterusnya kita akan bincang bab takbir sebagai permulaan memasuki salat. Takbir ini dipanggil takbir iftitah. Takbir iftitah. Takbir sebagai pintu masuk kepada salat. InsyaAllah tajuk ni kita akan bincang pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.